Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ini aku nak kongsikan tentang cerita kisah seram bilik TV asrama. Dan sebelum tu jangan lupa untuk subscribe channel Fahim Taylor, dan kepada subscriber yang baru jangan lupa untuk tekan butang notification dekat bawah. Dan sebelum tu, terima kasih sebab support aku selama ni dan bagi tunjuk ajar kat aku daripada komen-komen apa semua. Okey. Dan terima kasih sangat-sangat untuk 1k subscriber yang pertama aku. Dan apa kita tunggu lagi? Jom kita masuk ke segmen Kisah Seram Asrama Bila Malam Menjelma. Okey, kisah seram bilik TV asrama ni sebenarnya membabitkan diri aku sendiri. Yang mana pada ketika tu aku masih lagi bersekolah dan masih lagi asrama dekat situ. Dan untuk pengetahuan semua, bilik TV ni jarang digunakan daripada pelajar-pelajar asrama ketika tu. Sebab bilik ni sentiasa dikunci rapi. Dikunci dengan padlock apa semua. Guard yang jaga bilik tu. Dan dikatakan juga rupa paras luaran bilik ni agak menakutkan. Bagi aku agak menakutkan. Bagi orang lain aku tak tahu menakutkan tak. Dan lokasi bilik TV tu betul-betul berada di tingkat 1 asrama itu. Dan nak tahu apa permulaan kisah seram yang terjadi kat aku? Teruskan menonton. Nak dijadikan cerita pada satu malam ni. Hujan renyai-renyai dan aku terbangun pada pukul 12.30 malam hingga ke pukul 1 pagi. Aku tak tahu antara lingkungan tu aku terbangun. Dan pada ketika tu aku cuba untuk tidur, tapi tak berjaya. Aku cuba berulang kali untuk tidur, tapi tak berjaya. Dan sehinggakan aku membuat keputusan untuk berjalan-jalan dekat koridor asrama pada pagi tu. Dan masa dan keadaan ketika tu agak sunyi dan bertemankan bunyi hujan yang renyai. Dan boleh kata semua orang dah tidur dah ketika tu. Dan aku pun tak boleh tidur. Aku cuba ambil udara segar lah, orang katakan. Acah-acah ambil udara kan. Dan aku pun jalan. Dan tiba-tiba time aku jalan tu, aku teringat satu cerita. Yang mana cerita ni senior aku yang pernah cerita dekat aku time aku baru-baru masuk sekolah tu. Yang mana aku dengar dan ingat bilik TV dekat asrama ni cukup-cukup menakutkan. Dan banyak misteri dan banyak kisah seram yang berlaku dekat bilik TV tu. Aku memang tak percaya sebenarnya. Aku cuma ambil sebagai peringatan apa semua tu lah. Dan tiba-tiba aku pun tak tahu, tiba-tiba boleh terfikir, boleh tersentuh dalam otak aku ni kan, cerita tentang bilik TV tu. Dan aku pun saja nak beranikan diri pergi dekat bilik TV tu. Aku jalan menuju ke bilik TV tu. Dan time aku jalan tu, aku sengaja untuk intai-intai bilik TV tu. Tiba-tiba aku ternampak satu benda dan satu kejadian yang aneh yang mengejutkan aku pada ketika tu. Dan pada waktu tu juga aku baru berumur 16 tahun. Kerana form 4 lah. Aku pun jenguk lah dari tingkap. Jenguk dalam bilik tu. Tiba-tiba aku ternampak TV yang tak pernah langsung orang guna. Tiba-tiba bercahaya. Aku ingat ada orang sebenarnya. Aku pun, uish, siapa kan? Sebab bilik tu jarang sangat-sangat orang nak guna. Selama aku hidup kan. Selama aku hidup pula. Selama aku duduk dekat asrama tu kan, sekali aku rasa lepas tengok dalam bilik tu. Dan aku macam hairan lah, macam pelik lah. Kenapa TV tu terbuka kan? Siapa yang buka kan? So aku pun jalan menuju ke pintu bilik tu. Tiba-tiba aku terkejut. Bilik tu dan pintu dia tu terkunci. Siap ada padlock lagi.
Aku memang tergamam lah ketika tu. Memang siapa yang buat kan? Aku tak rasa lah benda tu orang buat. Aku dah rasa dah benda tu gangguan kan. Aku, sudah. Tapi pada waktu yang sama, pada detik yang sama, ada satu benda dan perkara aneh yang berlaku dekat aku pada ketika tu juga. Memang seram lah. Nak tahu benda apa? Tengok footage ni dulu. Dan aku terlupa nak beritahu kat hangpa semua yang sebenarnya TV dalam bilik TV tu memang dah rosak, memang dah tak boleh digunakan langsung. Tapi kenapa malam tu dia bercahaya dan dia ada macam cerita, macam ada macam TV biasa, macam boleh digunakan macam biasa. Dan perkara yang misteri yang berlaku pada ketika tu juga, tiba-tiba aku terdengar bunyi gamelan ketika hujan renyai-renyai. Memang seram ni. Bilik gamelan ada dekat tingkat bawah. Boleh kata betul-betul lah dekat bawah bilik TV tu. Dan apa tahu kan, permainan gamelan ni permainan tradisional yang agak menakutkan, yang pernah aku cerita dekat YouTube aku lah, yang ada nanti aku tak gambar kat bawah sini-sini. Kisah seram bilik gamelan ni dia tak asing dah lah bagi aku kan. Memang cukup-cukup takut lah. Dan pada ketika tu keadaan cukup-cukup seram. Bagi aku meremang bulu roma aku, tak tahu nak kata lah time tu. Memang aku dah seram sejuk apa semua kan. Memang aku cuma berharap kena lari sebab tu lah. Dan aku pun buat keputusan lah, sebelum aku belah ataupun pergi daripada bilik tu, aku tengok sekali lagi daripada cermin ke dalam bilik TV tu. Tiba-tiba TV yang menyala tadi tu tertutup. Bayangkan rasa perasaan hang time tu kan. Aku dengan takutnya, dengan seram sejuknya, time hujan renyainya, bunyi gamelan lagi, bunyi muzik tradisional tu. Siapa nak main tengah-tengah malam kan, tengah-tengah pagi ni kan. Aku pun apa nak jadi kan. Aku tak lari, aku cuma jalan. Aku lepas aja bilik TV tu. Aku jalan lepas aja bilik TV tu, aku terdengar satu bunyi yang mana macam satu kumpulan budak macam ketawa, tapi ketawa tu menakutkan nak bagi aku. Bukan budak lelaki tapi budak perempuan. Ketawa bunyi sikit lah. Dia bunyi nyaring-nyaring, dia bunyi tak jelas lah bagi aku. Aku pun sampai dekat katil aku, bilik aku apa semua, aku baring. Aku baring macam biasa dekat atas katil, tapi aku terfikir, siapa yang aku jumpa? Siapa yang aku tengok? Kenapa TV tu bercahaya? Kenapa bunyi gamelan pada waktu tu? Dan pada waktu tu, aku dah nak terlelap lah. Aku terdengar bunyi ketukan, macam ketuk orang ketuk kat pintu dekat cermin, ketukan dekat cermin banyak kali. Tak. Tapi tu kisah yang lain tentang misteri orang yang ketuk tingkap tu. Kalau nak tahu, insya-Allah akan ada dekat video seterusnya. Mungkin video selepas ni ataupun selepas ni. Dan sampai sekarang aku masih tak tahu apa misteri dan kisah seram yang terjadi kat aku tu dan sebab dia. Dan yang aku cerita ni adalah cerita yang pertama daripada 5 cerita tentang bilik TV tu. Ada lagi 4 cerita yang aku tak kongsikan dekat video aku ni. InsyaAllah video-video yang akan datang nanti aku akan kongsi part 2 ke part 3 ke. Sebab ini part 1. Sebab part 2, part 3, part 4 semua tu aku tak cerita lagi. Nanti aku akan cerita insyaAllah. Dan kisah ni aku tak pernah cerita dekat siapa-siapa. Dan orang pun tak tahu kisah misteri dekat bilik TV ni. So jadi persoalan dekat diri aku sendiri dengan dekat semua orang. So hati-hati.
Tak ada mami lah. Okey, itu saja untuk video kali ini dalam segmen Kisah Seram Asrama. Dalam tajuk Bilik TV Sekolah Asrama Berhantu. Okey tu. Dan terima kasih lah kepada yang subscribe channel aku dan support aku dari awal, daripada tak ada subscribe jadi 1k subscriber. Dan terima kasih sangat-sangat kepada kawan-kawan, kepada keluarga, kepada saudara mara, kepada yang tak dikenali, yang subscriber aku. Terima kasih sangat-sangat. Dan jangan lupa yang belum subscribe aku, jangan lupa untuk tekan butang notification dekat bawah, butang subscribe dekat bawah. Semua butang yang ada dekat bawah tekan. Dan jangan lupa untuk like, comment and share. Dan jangan lupa juga untuk follow IG aku, Fahimudin Untuk Islam. Okey, itu saja untuk video kali ini. Berkongsi tanpa boring. Kisah seram asrama bila malam menjelma. Assalamualaikum. Bye-bye.